Go yard. I got so much more. Hey, kids! Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ni Izin Zahra binti Zulkifli, nombor matrik 1028. Saya Nur Adela binti Mat Zaini, nombor matrik 23 DIB 22F1042. Nama saya Nur Ita binti Mama Azri, nombor matrik 23 DIB 22F1020. Nur Ima binti Utsman, nombor matrik 23 DIB 22F1048. Jadi, hari ini kumpulan kami akan menerangkan berkenaan hak jiran yang diabaikan. Kami akan menerangkan beberapa banyak isu yang berlaku di kalangan masyarakat berkenaan pengabaian hak-hak jiran. Okey. Seperti yang kita ketahui sekarang, jiran memang kalau kita tengok pun dekat sekeliling kita memang ada segelintir ni yang mementingkan diri sendiri. Dia tak ambil indah langsung pasal orang lain. Dia memang dia je. Tapi kita ni sebagai umat Islam perlulah menitik beratkan antara satu sama lain. Tahukah kamu apa itu maksud jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, seperti contoh di belah kanan ataupun belah kiri rumah kita. Hak-hak jiran yang sering dilupakan oleh masyarakat, mengganggu perasaannya dengan bau makanan, melainkan kita berniat untuk bagi sedekah dekat dia makanan tu selepas masak ke apa ke. Lepas tu kita bagi makanan yang jiran dah menghidu masakan kita tu, macam tu. Lepas tu, jika kita membeli sesuatu yang perlu dikongsi, maka berkongsilah. Jika tidak mahu berkongsi, harus membawa sesuatu itu ke dalam rumah secara berahsia. Maksudnya, kalau jiran kita tu tahu apa yang kita beli tu, maksudnya macam something tu, kita patutnya berkongsi dengan jiran. Tapi kita tak berniat pun nak berkongsi dengan jiran, tapi kita tunjuk depan jiran. Itu pun antara contoh-contoh perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan kepada jiran. Akibat tidak hormat dengan jiran, tidak mendapat ketenangan hidup, terpinggir dari masyarakat, sukar mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan. Okey, contoh sukar mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan. Contohlah kita dekat rumah ni, and then jiran kita ni, kita tak tegur siapa pun. Kita tak tahu antara satu sama lain. Kalau kita ni sakit, jiran takkan tahu pun kita sakit. So apa-apa yang terjadi dekat rumah kita, kita je. Sebab jiran kita takkan tahu, sebab kita tak pernah bertegur siapa. Macam tu. Dan yang terakhir, akibat tidak hormat dengan jiran, berlaku bermusuhan dalam kalangan jiran. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dapat 4 faktor pengabaian hak-hak jiran. Yang pertama, kurangnya penghayatan agama dalam hidup diri mereka. Hal ini mereka banyak terpengaruh dengan budaya barat yang semakin merosakkan umat Islam sekarang. Disebabkan itu, umat Islam pada hari ini semakin hari semakin kurang akhlak dan moral dalam diri mereka sendiri. Agama Islam merupakan tonggak utama untuk membimbing manusia ke arah yang benar. Oleh itu, sekiranya umat Islam kurang penghayatan agama dalam diri, maka ia akan membawa banyak keburukan kepada diri sendiri. Antara contoh keburukannya ialah umat Islam akan terpesong jauh dari akidah agama yang sebenar. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat yang terlalu sibuk dengan hal sendiri serta sibuk mencari rezeki masing-masing. Sehingga tiada lagi masa untuk berborak dan saling tegur-menegur antara satu sama lain. Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan masyarakat mengejar kekayaan yang perlu mencari duit lebih sehingga bekerja lewat malam. Akibatnya, mereka keletihan dan kesuntukan masa dan tiada lagi masa untuk berjiran. Hal ini sangat berbeza dengan zaman dahulu yang saling memerlukan kerjasama antara mereka untuk mencari sesuatu nasib seperti melakukan pekerjaan bercucuk tanah, pertanian dan sebagainya. Yang ketiga ialah kemajuan dalam teknologi atau media masa merupakan faktor lunturnya kejiranan. Hal ini kerana masyarakat sekarang terlalu asyik menggunakan kemudahan tersebut dan tidak memerlukan mereka untuk keluar dan bersusah payah untuk mendapatkannya. Dengan adanya kemudahan yang lebih canggih, mereka tidak hiraukan orang sekeliling dan budaya sebegini menyebabkan amalan kunjung-mengunjungi sesama jiran semakin berkurangan. Ini menyebabkan komunikasi dan sikap ramah kurang dalam pergaulan antara satu sama lain. Mereka lebih gemar berkomunikasi dengan kemudahan canggih tersebut.
Akhir sekali, arus pembangunan yang semakin pesat menyebabkan negara menjadi punca semangat kejiranan berkurangan. Ini kerana mereka lebih banyak menghabiskan masa dengan mengunjungi tempat berkaraoke, membeli belah taman permainan dan sebagainya. Kita haruslah mengurangkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri dengan tidak bergaul sesama jiran. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak akan berjaya kerana perpaduan mereka amat rapuh dan mudah dipengaruhi anasi luar. Kesan lain tentang pengabaian hak-hak jiran. Yang pertama, perubahan zaman dan trend dunia baharu menyalahkan sikap jiran yang tidak mengenali kerana wujudnya budaya tutup pintu, kunci mulut dan tidak mengamalkan salam. Yang terakhir ialah perasaan dan hati jiran yang perlu dijaga untuk memastikan tiada perbuatan yang boleh meregangkan hubungan antara satu sama lain. Dapat 3 dasar-dasar negara yang berkaitan. Yang pertama ialah sering berlaku perbalahan antara jiran tidak mengira agama dan budaya. Kedua, akan menyebabkan silaturahim antara jiran menjadi semakin renggang. Kali negara kita akan menjadi huru-hara akibat tiada persepakatan antara jiran. Terdapat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Maksudnya, tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk memupuk semangat kejiranan ialah dengan mewujudkan pusat komuniti di setiap perumahan. Penyelesaian mengikut keutamaan. Yang pertama, menghormati jiran tetangga. Dan yang kedua, menghargai tetangga. Yang ketiga, larangan menyakiti tetangga. Keempat, menjaga hak tetangga yang terdekat. Persoalannya, siapakah golongan yang perlu dipupuk tentang pengabaian hak-hak jiran ini? Persoalan yang kedua, apakah kesannya tiada amalan kejiranan? Yang terakhir, bagaimanakah semangat jiran boleh pudar? Semangat kejiranan amatlah penting dalam masyarakat, terutama masyarakat di negara kita. Nilai-nilai mulia seperti tegur menegur, ziarah menziarahi, tolong menolong harus diamalkan supaya tidak pukul di kemudian negara. Sebab kaca pepatah, tidak sepakat membawa berkat.